Majid calon P041 Kepala Batas. So I'm going to pass the baton to him. Thank you. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajihau wanakum. Dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya yang berada di Kepala Batas. Saya pada hari ini Danial Abdul Majid, merupakan calon daripada Parti Muda dan Pakatan Harapan yang akan bertanding di kerusi Parlimen P041 Kepala Batas, memanggil sidang media pada hari ini kerana dua perkara. Pertama, suka untuk saya mengisytiharkan aset saya sebelum pemimpin-pemimpin lain untuk mengisytiharkan aset mereka. Dan yang kedua, suka untuk saya mengajak calon-calon lain yang akan bertanding di kerusi parlimen ini untuk satu diskusi ataupun forum yang terakhir untuk memberikan tawaran kita kepada masyarakat di Kepala Batas dan Malaysia secara keseluruhannya. Saya mulakan dengan mengisytiharkan aset saya. Saya Danial Abdul Majid, merupakan calon P041 Kepala Batas, mengisytiharkan harta saya dengan bertujuan untuk meletakkan satu piawaian yang tinggi bagi mewujudkan politik yang lebih telus dan berintegriti di Malaysia. Ini juga merupakan komitmen utama Ikatan Demokratik Malaysia, iaitu MUDA dan Pakatan Harapan, dan saya sendiri selaku calon untuk menjadi ahli politik yang bebas daripada rasuah. Segala aset yang saya perolehi sebelum saya bergiat aktif dalam politik sebagai calon sejak tahun 2017 sehingga 2022. Sehingga 30 September 2022, pecahan aset saya adalah seperti berikut. Jumlah aset ringgit Malaysia RM62,927.01 sen. Jumlah liability ringgit Malaysia RM102,146. Jumlah bersih ringgit Malaysia RM39,218.99. Butiran pecahan aset dilampirkan bagi rujukan pihak puan-puan. Ini butiran dia, yang mana 39,000 itu adalah baki daripada 3 bank account saya, iaitu pertama akaun Maybank, kedua CIMB, ketiga RHB. Kedua, ia adalah Perodua Asia Advance 2017 yang saya beli pada tahun 2017. Ketiga, motor Yamaha Y15 yang saya beli pada tahun 2020. Keempat, baki di dalam akaun EPF saya. Dengan ini, bagi memastikan budaya politik di Kepala Batas bersih dan bebas daripada rasuah, saya mencabar calon-calon lain yang bertanding di kerusi P041 Kepala Batas untuk menyahut cabaran saya dan mengisytiharkan harta. Selesai tujuan saya yang pertama,
masuk kepada tujuan saya yang kedua. Saya, Daniel Abdul Majid, percaya bahawa masyarakat kepala batas perlu lebih mengetahui pemimpin-pemimpin yang bakal mereka pilih. Kita kesuntukan masa, banyak yang bertanya kepada saya, terutamanya golongan anak muda yang masih lagi mencari siapakah pemimpin yang patut mereka pilih dan apakah aspirasi-aspirasi pemimpin ini kepada golongan muda dan juga seluruh masyarakat di kepala batas, termasuklah golongan petani dan juga nelayan yang merupakan 42% daripada seluruh penduduk di kepala batas. Hampir majoriti ya. Saya dengan rasa rendah diri ingin menjemput semua calon-calon yang akan bertanding di kerusi Parlimen P041 kepala batas untuk satu diskusi, untuk satu forum, untuk kita memberitahu apakah aspirasi kita, apakah yang akan kita buat untuk masyarakat di kepala batas dan juga Malaysia, supaya rakyat di kepala batas, rakyat Malaysia tahu siapa pemimpin yang akan mereka pilih. Saya mencadangkan supaya forum dan diskusi ini untuk dijalankan pada besok hari jam 3 petang di bilik gerakan utama muda. Walau bagaimanapun, saya tahu mungkin ada di antara calon-calon daripada parti lain yang mungkin ada kekangan masa ataupun kekangan tempat. Oleh yang demikian, saya terbuka untuk satu forum, satu aspirasi, satu debat untuk kita beritahu kepada anak muda di kepala batas, untuk kita beritahu kepada pengundi, bakal-bakal pengundi kita, apakah tawaran yang bakal kita beri kepada mereka sekiranya kita dilantik ataupun diberi kepercayaan oleh mereka untuk menjadi ahli parlimen di kerusi P041 kepala batas. Sekiranya ada calon-calon yang sudi untuk menerima tawaran saya berbesar hati jika tuan-puan boleh menghubungi saya di laman sosial saya ataupun PA saya yang mana nombornya ada di Facebook saya sendiri. Akhir kata sebelum saya mengundurkan diri, saya Daniel Abdul Majid hanya mahukan yang terbaik untuk rakyat kepala batas dan Malaysia. Saya menolak sekeras-kerasnya kepimpinan yang mengamalkan rasuah, yang mengamalkan kekayaan kepada kroni. Dan saya pada hari ini ingin menolak sekeras-kerasnya konsep kubu kuat yang ada di 222 kerusi parlimen di Malaysia. Beri peluang kepada saya untuk pecahkan sentimen kubu kuat. Jangan kita beri keselesaan kepada mana-mana pemimpin daripada mana-mana parti. Beritahu mereka, mereka hanya ada masa 5 tahun untuk buktikan kepada rakyat adakah mereka yang terbaik untuk rakyat. Dan kuasa bukan di tangan pemimpin, kuasa bukanlah di tangan kubu kuat, kuasa bukanlah di tangan lokasi mana-mana parlimen. Sebaliknya, kuasa itu di tangan rakyat. Salam perjuangan daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini kenapa saat akhir baru nak umumkan harta dan baru nak ajak diorang debat apa semua ni? Okey. Hal ini kerana kalau tengok social media saya, Instagram saya, Facebook saya dah mulakan kempen seminggu lebih awal sebelum penamaan calon. Jadi saya kalau ikut di kepala batas ni ada 80,000 lebih penduduk, yang mana jadual saya setiap hari kalau ikut lepas subuh sehingga waktu 11, 12, kadang-kadang 1, 2 pagi. Jadi untuk isytiharkan aset, saya perlu liaise dengan banyak media. Saya perlu retrieve balik semua file-file saya, semua dokumen-dokumen bank. Saya perlu dapatkan daripada bank berapa baki yang perlu saya jelaskan untuk kereta saya, untuk motor saya, baki bank account saya, dan juga saya perlu liaise dengan pegawai legal saya. Dan tak lupa juga saya perlu ambil sumpah yang mana saya perlukan temu janji. Dan bagi saya, bukan saya nak lengah-lengahkan, memang ada dalam jadual saya, cuma itulah
saya lebih fokuskan untuk saya mengenali rakyat, dan selepas itu saya isytiharkan aset saya. Ada lagi soalan? Untuk diskusi tu apa yang perkara yang akan dibincangkan? Okey, untuk diskusi itu banyak saya turun on ground. Saya jumpa dengan anak muda. Di Kepala Batas sendiri ada 25,000 pengundi muda. Yang banyak rata-rata anak muda ni bertanyakan kepada saya, abang, siapa yang patut kami pilih? Bukan saja anak muda, kadang-kadang ada pengundi atas pagar. Kami dah muak dengan politik. Kami dah tak nak ambil tahu pasal politik. Sebab apa? Mereka rasa the answer to bad politics is no politics. For me, no. The answer to bad politics is good politics. So saya perlu educate mereka. Jadi saya tak nak bias. Saya tak nak educate mereka, sokonglah parti muda, sokonglah parti Pakatan Harapan. Tak nak. Jadi saya nak educate mereka dengan mengajak semua calon, bagi tahu kepada rakyat Kepala Batas apa yang kita nak buat supaya semua calon ada platform yang sama. Bagi tahu kepada anak muda, bagi tahu kepada masyarakat di Kepala Batas. Jadi mungkin boleh share sikit, ni dah hampir hari pengundian. So macam mana kempen dia ni? Macam mana penerimaan masyarakat setakat ni? Alhamdulillah, walaupun saya penat kalau tengok iPad saya ni penat, alhamdulillah kempen saya berjalan lancar. Dan yang paling saya bangga, tiada provokasi. Kita berkempen secara berhemah, semua menyambut baik demokrasi. Cuma salah satu cabaran yang saya ada adalah untuk pergi jumpa dengan 80,000 semua pengundi di Kepala Batas. Ramai yang ajak saya, abang datang sini, bro datang sini, datang sini. Saya tak mampu nak pergi ke semua tempat, tapi saya masuk ke semua kawasan. Saya tak kira kawasan tu tolak saya, terima saya, menyambut baik kedatangan saya. Sebab bagi saya tempoh 2 minggu ini penting untuk saya raikan demokrasi itu dan bagi tahu kepada rakyat apa yang boleh saya tawarkan. Dan alhamdulillah sepanjang 3 tahun, astagfirullahalazim, sepanjang 3 minggu yang saya nak kempen, hampir 3 minggu saya berkempen ni, saya nampak penerimaan masyarakat itu kuat dan saya nampak mereka mahukan perubahan kepada Kepala Batas ni. Cuma mereka tak nampak kepada siapa yang patut mereka ubah. Jadi mereka di antara, satu orang panggil apa, atas pagar untuk memilih manakah pemimpin kita seterusnya yang bakal untuk memimpin Parlimen Kepala Batas ni. So untuk 48 jam terakhir ni apa yang dia akan buat? Okey, untuk 48 jam yang terakhir ni, pagi malam saya ada ceramah mega harapan yang mana Ketua Menteri Pulau Pinang memanggil semua calon yang bertanding di 13 kerusi Parlimen di Pulau Pinang untuk pergi beri ceramah di Juru. Jadi pagi malam saya akan ada di Juru. Dan dalam slot itu juga saya akan gunakan ceramah itu untuk beritahu kepada masyarakat Kepala Batas kenapa pentingnya untuk kita tolak budaya korupsi, budaya rasuah. Kenapa pentingnya untuk kita tolak kepimpinan lama, kenapa pentingnya untuk kita sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Dan untuk 2 hari ini saya akan lebihkan dengan ceramah mega. Dan pada besok hari, insya-Allah pada pagi saya ada bertemu dengan penduduk kampung, yang mana saya akan keluarkan jadual saya nanti. Pada sebelah tengah hari, saya harap diskusi ini disambut baiklah, yang mana saya boleh adakan diskusi. Kalau tak ada pun, saya sendiri akan duduk seorang-seorang, saya akan bagi tahu kepada masyarakat Kepala Batas apa yang saya nak buat. Dan pada besok malam, kita akan ada satu kejutan pada semua masyarakat Kepala Batas, yang mana saya akan kumpulkan semua gelombang yang inginkan perubahan di hadapan bilik gerakan utama muda pada 8 malam untuk kita konvoi ramai-ramai ke Padang Bengali untuk kita adakan solat sunat hajat. Kita akan buka big screen Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan pada masa itu kita akan tunjuk gelombang yang nakkan perubahan, gelombang yang nakkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. InsyaAllah, itu plan saya lah. Ada soalan lagi? Dan ada jemputan secara private pada calon. Jemputan secara private untuk calon, setakat ni tak ada jemputan private. Cuma jemputan private daripada rakyat ada. Daripada mana-mana calon lain tak ada. Daripada rakyat ada. Datang ke rumah kami nak kenal. Datang ke kenduri kami nak kenal. Tapi saya tak boleh ceritakanlah 40,000, susah nak pergi semua rumah kan. Daripada calon lain tak ada. Untuk diskusi ni, dia ada jemputan tak? Secara personal belum. Kita orang sebab tadi saya turun pun, untuk berjumpa dengan nelayan dan petani. Tadi pun masih nelayan tanya, siapa yang akan berikan yang terbaik untuk nelayan. Nelayan ni dah terabai banyak sangat dah. Banyak nelayan yang komen mereka terabai. Petani yang komen mereka terabai.
Jadi saya tak nak bias. Saya kata saya menyambut baik demokrasi, saya akan usahakan satu platform, insya-Allah. Saya tahu masa suntuk, usahakan satu platform yang mana kalau 30 minit, 40 minit cukup, semua calon datang, kita boleh bagi tahu kepada rakyat Kepala Batas apa yang kita nak buat, dan insya-Allah biar rakyat Kepala Batas yang tentukan sendiri siapa pemimpin yang mereka nakkan. Ini akan hantar jemputan tak? Personal, by personal. By personal tidak. Saya buat sidang media ni baru saya masukkan tadi, dan lepas ni baru saya akan hantar personal. Dan saya tahu agak kesuntukan masa, kekangan masa dan tepat dan sebagainya. Bagi saya, kalau calon lain mungkin ada kekangan dari sebegitu, saya akan teruskan di sini. Mana mereka nak buat online, saya cuma bagi tahu mesej. Kalau mereka tak boleh datang ke sini atas sebab masa, kekangan dan sebagainya, mungkin mereka boleh buat online di tempat mereka. Jadi kalau boleh datang ke sini ataupun tempat lain yang mana kita sama-sama ada, sama-sama raikan demokrasi, lebih baiklah. Any more questions? Jadi yang berkaitan dengan liability itu boleh dengan jelaskan liability. Yang mana liability saya jumlah liabilities, okey. Jumlah liability saya pecahan dia okey. Jumlah liabilities dia, loan PTPTN baki RM23,349. Personal loan Al-Rajhi Bank baki RM35,090. Personal loan CIMB Bank baki RM2,786. Baki Maybank credit card RM7,727. Baki loan kereta RM27,694. Baki loan motosikal RM5,500. Itulah kekangan anak muda sekarang, gaji sikit tapi loan banyak. Itu yang saya akan perjuangkan kepada semua anak muda. Any more questions? Ada apa soalan yang nak ditanya oleh kepada saudara Daniel? 还有什么问题想要问吗？ Ada? Maksudnya aset ni dia negatif lah. Yes, defisit. Kalau ikut itu defisit lah. 39,000 tu bukan aset, itu defisit. Itu tak habis bayar lagi. Itu, saya mengaku anak muda, saya baru 26 tahun, baru grad, baru kerja. Inilah masalah yang dihadapi oleh anak muda. Kereta kena ada, kereta pun saya ambil Azia saja. Motor kena ada. Dan PTPTN loan nak belajar, ini kekangan anak muda. Saya di online saja, saya jujur. Senang loan tu Personal loan ada yang saya gunakan waktu saya kahwin. Saya kahwin pada tahun ni. Dan ada juga yang saya simpan untuk hal-hal tertentu, emergency cases selepas perkahwinan. Okay guys, terima kasih.